Bila kamu lembut-lembut suara kamu, dah bahaya kamu. Kamu buat skandal dengan suami orang. Kamu buat skandal dengan jantan lain. Dia panggil demikian. Sedangkan kamu seorang isteri. Bila kamu seorang isteri, kamu kena tahu hak dan batasan diri kamu. Di antara benda, kamu jangan lentuk-lentuk suara kamu tadi. Bahkan ia mampu membawa kepada nafsu dan keinginan dalam hati seorang yang ada penyakit di dalam hati dia. Sebaliknya, melembut dan melunakkan suara adalah layak bagi seorang isteri ketika mana bercakap dengan suami dia. Kita tanya, habis tu, kami ni suara yang lembut-lembut ni untuk diguna pada siapa? Guna pada suami. Guna pada suami. Cakap lemah lembut. Yang peliknya, saya sebut awal-awal tadi, dengan suami kasar, dengan orang lain lembut. Yang ni yang penyakit ni dalam hidup. Dengan orang, dengan apek jual sayur pun boleh lembut. Dengan suami, ni tolak siapa ni? Dia sebut. Ni pakaian siapa ni? Dia boleh tengking suami dia. Ya Allah, kalian begitu dalam kekeluargaan kalian. Kalian ingat dapat apa benda dalam diri kita? Siap tengking. Abang tak tahu ke saya ni penat, saya ni letih. Dia sebut demikian pada suami dia. Dia sebut demikian. Dia tak fikir ke suami dia jauh lebih letih daripada keletihan dalam hidup dia. Yang dalam hidup dia, kenapa nak ditengking-tengking? Sama-sama letih je. Isteri letih, suami pun letih. Yang kita nak tengking suami kita tu untuk apa? Pada diri kita, untuk menghancurkan amalan kita. Yang Allah jadikan, yang dah elok dah kita dapat amalan. Pahala-pahala yang banyak dah dalam kita menyusun rumah tangga kita. Jadi untuk apa seorang isteri sentiasa bertengkar, bercakap kasar dengan pasangan hidup? Manakala dia dengan orang lain, dia boleh belah melembut dalam kehidupan dia. Tu kasar dengan kata-kata. Yang kedua, saya nak sebut juga zaman kita ni apa dia? Kasar dalam tulisan. Dia tak, mulut tak ada, tapi tulisan ya ampun, dipanggil demikian. Tulisan dia dengan suami dia, dengan tulisan dia dengan orang lain elok, tapi tulisan dia dengan suami dia, dia berkasar dalam tulisan. Tulisan dengan suami, tulisan dengan, kadang-kadang orang kita ni, dia mulut tak ada, tapi tulisan dia, ya Allah, kita tengok, kita baca tu, kita tahu, Allah, kasarnya hati dia ni, kerasnya perasaan dia ni dalam hidup dia. Punca apa dia? Punca dia membiarkan dunia menjadikan penuh dalam hati dia. Dia menjadikan nampak dalam hidup dia, tak nampak akhirat Allah SWT yang jadi keutamaan pada diri dia. Saya nak pesan pada mana-mana isteri, tak kira di kalangan dalam hidup kita ni, mana-mana perempuan Islam, kalian kena berhati-hati. Kerana ramai mana orang kita hancur lebur amalan dia. Bila dia boleh berlemah lembut dengan orang lain, tapi dengan suami dia berkasar dalam hidup dia. Sedangkan yang Allah larang, kamunya berlemah lembut dengan orang, dengan suami kamu berkasar. Jangan begitu. Allah suruh pada diri kita ni dalam kehidupan suami isteri, tolong berlemah lembut dalam kata-kata, bahasa. Sehingga kan Rasulullah dengan Aisyah, Rasulullah panggil ya Humaira. Rasulullah panggil gelaran. Dengan isteri Rasulullah semua ada gelaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam letak gelaran-gelaran. Kenapa? Lemah lembutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kalau kita perhatikan dalam kekeluargaan Rasulullah, sampai Rasulullah boleh berlumba lari dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Berlumba lari dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dalam kekeluargaan Rasulullah. Cuba kita tengok dalam rumah tangga kita, pernah tak kita berlumba lari dalam kekeluargaan kita? Ini contoh yang mudahlah pada diri kita. Bayangkan dengan orang lain dalam hidup kita. Ni contoh peribadi dalam kekeluargaan yang menyebabkan Islam diajar, kalau kamu nak jadi di kalangan orang-orang yang salihah dan salih dalam hidup ni, kamu pastikan kata-kata kamu, peribadi kamu dengan kekeluargaan kamu menjadi keluarga yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.